Pada suatu hari, semasa Jason sedang berjalan balik ke rumah, dia ternampak satu poster pertandingan memasak yang diletak di pintu keretanya. Oleh itu, dia membuat keputusan untuk menyertai pertandingan dengan rakan-rakannya. Kemudian, Jason menghantar mesej tentang berita tersebut kepada rakan-rakannya, dan mereka telah berjaya mendaftarkan pertandingan tersebut. Gula, rempah, dan semuanya yang terbaik. Inilah bahan-bahan yang dipilih untuk mewujudkan negara Malaysia. Profesor melimpa bahan kimia secara tidak sengaja, iaitu Chemical X. Malaysia yang perbilang kawan berjaya diwujudkan. Kumpulan etnik Melayu bersedia untuk menyediakan makanan yang merupakan lambang kaum mereka, iaitu makanan nasi lemak. Bahan-bahan termasuklah beras, halia, bawang putih, pes cili, air asam jawa, bawang, garam, telur, ikan bilis dan kacang tanah. Pertama sekali, kumpulan tersebut memasukkan beras, daun pandan, air, secubit garam ke dalam periuk nasi. Nasi akan dimasak selama 20 minit. Untuk penyediaan sambal pula, bawang besar, bawang putih, halia dan sedikit air telah dimasukkan ke dalam mesin pengisar untuk dikisarkan hingga halus. Minyak dipanaskan dan tumis dimasak hingga berbau wangi. Kemudiannya, kuah sambal akan dimasukkan berserta dengan pes cili lalu ditumiskan sehingga garing. Selepas itu, air asam jawa, gula, garam dan bawang yang dihiris dimasukkan lalu memasak hingga berbau wangi. Ulala, wanginya! Selepas itu, ikan bilis dan kacang tanah digorengkan, manakala telur akan direbuskan. Berhati-hatilah dengan telur yang panas tu. Akhirnya, nasi, telur, ikan bilis, kacang dan sambal disediakan di atas daun pisang. Nasi lemak tradisional telah siap disediakan. Kumpulan etnik Cina bersedia untuk menyediakan makanan Tang Yuan sebagai lambang kumpulan etnik mereka. Bahan-bahan sup manis termasuklah 1 liter air, daun pandan, halia dan gula. Bahan-bahan Tang Yuan termasuklah tepung pulut, separuh cawan air panas, 1 cawan air suhu bilik dan kacang tanah. Pertama sekali, kumpulan tersebut telah mencampur air panas sedikit demi sedikit dengan tepung. Seterusnya, tepung dibahagikan kepada beberapa bahagian untuk diwarnakan mengikut cita rasa. Tepung diuli dengan tangan sehingga adunan menjadi dough dan tidak melekat pada tangan. Dough diuli sekali lagi untuk memastikan warnanya sepati. Kacang tanah akan digorengkan sehingga warnanya keemasan. Kemudian, kacang tanah akan dihancurkan sehingga menjadi serbuk. Selepas itu,
Serbuk kacang bertanah akan dimasukkan sebagai inti ke dalam dough tepung. Tangyuan berbentuk bulat kerana makanan ini telah melambangkan kesejahteraan, keharmonian dan kebahagiaan sesebuah keluarga. Berbola akan direbuskan dalam air yang mendidih. Seterusnya, berbola yang terapung merupakan berbola yang sudah siap dimasak. Akhirnya, berbola dihidangkan bersama dengan sup manis. Tangyuan adalah sejenis bentuk pencuci mulut yang terkenal dalam kalangan orang Cina. Pencuci mulut ini telah dihidangkan dalam berbagai jenis rasa seperti dalam bija putih dan hitam serta dihidangkan dalam sup soya panas. Jenis tangyuan yang hendak dijamu adalah berdasarkan pilihan seseorang individu. Sementara itu, kumpulan Jason yang ingin menyediakan makanan nasi biryani sedang menghadapi masalah konflik tentang apa jenis nasi yang hendak digunakan untuk memasak nasi biryani. Saya berasa bahawa kita mesti menggunakan nasi orang Cina untuk menyediakan makanan kerana nasi Cina ni lebih enak dan wangi. Nasi biryani ni kita mempunyai kewangian nasi orang Cina dan bentuknya pelik juga. Tetapi ini nasi biryani, tentulah guruna biryani. Ini makanan tradisional orang Hindu, bukan makanan orang Cina. Ya, betul lah. Ayah, dengarlah betapa ni. Kami tentu akan menangnya. Janganlah bersikap malu pula. Kita perlu bersikap inovasi dan cubalah cara yang masakan yang baru. Keputusan penggunaan nasi biryani untuk memasak bukanlah sikap seseorang pemalu ataupun seorang yang kurang inovasi. Penggunaan nasi biryani ini tetap perlu digunakan untuk mengekalkan makanan tradisional kaum Hindu sebagai cara menghormati budaya mereka. Yang paling penting adalah kita haruslah bersyukur terhadap keunikan dan keberbagai makanan tradisional dalam pembentukan masyarakat Malaysia yang berpaduan. Betul lah cakap Cik. Pengekalan resepi makanan biryani ini dapat mengekalkan imej makanan tradisional negara Malaysia. Resepi-resepi tidak haruslah dipindah sesuka hati kerana resepi merupakan lambang kami semua sebagai anak Malaysia yang bersikap patriotik, toleransi dan hormat menghormati antara satu sama lain. Betul lah juga. Saya minta maaf atas sikap saya ni. Baiklah, marilah kita mula menyediakan nasi biryani. Bak kata pepatah, rambut sama hitam, hati lain-lain. Konflik sukar dielakkan dalam kalangan rakyat Malaysia berbilang kaum. Tetapi, sikap saling menghormati dan bertolak ansur telah menyumbang kepada faktor kewujudan rakyat Malaysia yang bersatu padu. Kita haruslah berasa bangga bahawa kita anak Malaysia yang bersemangat patriotik. Antara bahan-bahan penyediaan nasi biryani termasuklah 2 cawan beras basmati, air secukupnya, sedikit garam, separuh biji bawang besar, separuh ulas bawang putih yang dihiris halus, 1 inci halia yang dihiris, 2 helai daun pandan, separuh cube pati ayam, sedikit mentega, separuh santan, dan 2 hingga 3 sutu rempah biryani. Beras basmati telah dicuci dengan air sehingga bersih sebanyak 3 kali. Pakcik Jing telah berjaya memilih bawang dan halia yang tersegar dari pasar pagi tadi. Seterusnya, bawang dan halia akan dicincangkan. Minyak sapi dipanaskan dan bawang dan halia akan ditumiskan hingga layu. Kemudian, 2 helai daun pandan dan rempah biryani akan dimasukkan.
Tumis sekejap sehingga berbau wangi. Satu cawan santan dan air dimasukkan. Seterusnya, mereka telah memasukkan garam dan cube pati ayam. Kumpulan ini telah bekerjasama di samping berbual-bual dengan gembira. Nampaknya, konflik sesama mereka telah diselesaikan melalui penyediaan makanan pelbagai etnik. Seterusnya, mereka menutup api setelah kuah menggelegak. Kuah tersebut akan dicurahkan ke dalam perut nasi tadi. Biarkanlah masak seperti biasa. Nasi biryani telah siap disediakan. Pertandingan tersebut berjaya dijalankan dengan lancar. Walaupun ketiga-tiga kumpulan ini tidak memenangi pertandingan tersebut, mereka tetap dapat menyedari tentang kepentingan sifat tolong-menolong dan hormat-menghormati antara rakyat berbilang kaum melalui peluang keemasan tersebut. Marilah kita menonton video yang telah disediakan oleh kumpulan kami. Mulanya sekarang berjalan dan dilaksana, seia sekata, sehati dan